Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, jadi kita mulakan sesi kelas kita pada kali ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baiklah, jadi pada kali ini saya nak bincangkan mengenai cara-cara membaca dan menulis sebagai pengkritik. Sebab ini adalah subjek kritikan sastra Arab. Jadi antum semua akan belajar mengenai cara nak mengkritik karya-karya sastra Arab. Tetapi saya juga sedia maklum bahawa antum pun sebenarnya tidak beberapa faham dan tahu bagaimana cara nak mengkritik sastra kan. Jadi apa kata kita mulakan dari asas supaya lebih terang pada antum semua kan. Nanti kan macam blur je kan. Tak naklah begitu. Okey. Jadi walaupun mungkin apa benda yang saya nak terangkan pada hari ini antum dah tahu ke kan. Tapi bagi saya ialah satu perkara yang penting kerana kadang-kadang kita rasa kita tahu tapi kita tak pernah terlintas pun nak buat ke nak guna ke kan. Okey. Jadi mari kita tengok untuk topik kali ini kita tengok apa yang saya akan bentangkan pada antum pada hari ini. Okey. Jadi isi kandungan pada pembentangan kali ini ialah yang pertama, membaca dan menulis tahap pelajar universiti. Awak semua kena ingatlah bahawa antum semua dah sampai ke peringkat universiti. Cara membaca, cara menulis, cara memberi idea itu perlu berbeza berbanding dengan ketika antum berada di tahap-tahap yang lain lah seperti tahap sekolah atau tahap diploma dan sebagainya. Perlu lebih matang, perlu lebih kreatif, perlu lebih kritis. Okey? Dan lagi-lagi antum semua dah tahun ketiga kan. Jadi saya haraplah antum semua dapat menggunakan ilmu yang saya akan beri kepada hari ini untuk diamalkan pada subjek yang lain jugalah insya-Allah, terutamanya pada penulisan tesis nanti. Membaca dan menulis kan, itu sangat penting. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai menjiwai teks. Bagaimana awak nak menjiwai teks sastra yang awak pilih. Yang ketiga adalah menulis kertas pendidikan. Kertas pendidikan di sini maksudnya adalah kertas kritikan tu lah. Okay, saya menambahkan kertas pendidikan sebab ia bukanlah kertas kerja sekolah biasa. Okay, ialah pendidikan yang memerlukan pemikiran dan analisis yang kritis. Okay, seterusnya ialah menulis kritikan sastra secara berkumpulan. Okay, sebab nanti biasalah kita akan ada kerja projek secara berkumpulan. Walaupun dalam musim PKP ni mungkin of course susah untuk antum semua bertemu secara muka ke muka, tapi boleh je kan, WhatsApp ada, Telegram ada, semua ada. Jadi bolehlah berbincang secara berkumpulan dan saya akan ajarlah macam mana kan apa-apa benda yang boleh antum amalkan dalam kerja kumpulan. Dan yang terakhir adalah senarai semak persoalan untuk kertas pendidikan. Okey, kita tengok apa yang ada. Bila antum dah siap kertas pendidikan, saya sahaja bagi senarai semak supaya antum boleh berfikir semula adakah kertas pendidikan antum ni dikira okey ke tak. Kalau rasa macam tak okey, boleh diperbaiki lagi. Okey, mari kita ke isi kandungan yang pertama. Okey, membaca dan menulis tahap pelajar universiti. Okey. Okey, bila antum semua dapat satu karya teks, teks sastra dan rasanya buku itu ataupun karya itu menyentuh perasaan dan jiwa kan. Jadi kita kau boleh nak berkongsi reaksi kita dengan orang lain. Jadi apa yang kita buat? Apa yang kita buat bila kita nak berkongsi reaksi tu? Okey, kadang-kadang kita akan call kawan kan. Lepas tu ada kadang-kadang juga kita akan panggil kawan untuk bersembang ataupun untuk generasi baru seperti awak ni share status kan, status WhatsApp ke, IG ke. Sebab nak menyampaikan, nak berkongsi reaksi, berkongsi perasaan
Okey. Jadi ada juga yang menulis lah, macam saya kata tu kan, menulis status ke ataupun menulis karya, menulis kertas respons tu lagi bagus lah. Jadi bila kita ada peringkat universiti ni, kita sudah semestinya kita tidak nak meluahkan perasaan tu secara kosong saja. Kita perlukan dalam bentuk tulisan yang lebih akademik. Tapi itulah masalahnya untuk pelajar zaman sekarang. Pelajar sekarang kerana mereka bukan saja mengalami masalah untuk menghuraikan, mengekspresikan rasa itu, tapi ada masalah juga untuk memahami apa yang dibaca. Kan sebab baca ni pada banyak tahap. Baca ala kadar ada, baca untuk memahami, baca untuk mendalami, baca untuk periksa, macam-macam jenis baca ada kan. Okey. Jadi untuk penulis akademik lah, ini sesuai lah untuk antum semua, sebab antum semua ni pelajar kan. Okey, apa benda yang penting? Awak sebenarnya perlukan kemahiran. Kemahiran untuk mengetahui maksud, estetika dan bentuk teks tersebut. Okey, kita tengok untuk kemahiran ni, kemahiran apa yang antum perlu ada? Okey, kena ada. Sekejap saya cuba tulis. Kena tahu maksud, okey. Lepas tu kena tahu estetika. Estetika tu apa? Estetika ni macam kecantikan lah kan. Dalam karya tu ada kebanyakan tashbih ke apa ke. Macam tu lah. Dan bentuk lah. Bentuk teks tersebut. Teks tersebut tu ada bentuk macam mana. Ada bentuk puisi ke, prosa ke, drama ke dan sebagainya. Awak semua ingatlah kan. Beza bentuk. Apa benda beza prosa, puisi semua kan. 80 kali nak cakap. Harapnya awak semua dah tahulah. Puisi, prosa tu apa beza dia, okey? Okey, jadi ini kemahiran-kemahiran yang awak perlu ada. Jadi, untuk menjadi seorang pengkritik sastera, awak kena cuba selalu bertanyakan soalan. Sebab pengkritik sastera ni, dia bukan sekadar membaca kosong. Awak kena tahu, dia tak baca macam okey dah habis dah, okey tutup buku dah habis, okey surah Azim, tidak ya, macam mana saya nak guna pen ni? Saya cuba dulu. Kita cuba pen ni. Okey. Jadi bila awak sebagai seorang pengkritik sastera, awak tengok karya tersebut, awak perlu banyak berfikir. Yang pertama contohnya, bagaimana? Bagaimana apa? Bagaimana karya itu terhasil? Contohnya, adakah ialah satu karya yang ditulis sebab penulis tu nak meluahkan perasaan dia ke? Ataupun karya tu ditulis sebab penulis tu disuruh oleh sultan ke? Dia macam-macam. Okey, contohnya lah. Lagi, apa? Okey, apa yang ditulis dalam karya tersebut tentang perkara apalah. Kita boleh tengok apa benda idea utama dalam sebuah karya tu bila dia banyak bercakap tentang perkara itu kan. Contohnya kita tengok satu karya tu yang banyak cerita pasal kebebasan bersuara. Dia tak beritahu apa, saya nak bercerita tentang kebebasan bersuara ya, dia tak cakap pun. Tapi bila awak baca awak faham kan. Ataupun ada juga kadang idea-idea, contohnya dia nak mempertahankan atau memperjuangkan LGBT kan, gay ke apa, lesbian tu semua. Biasalah orang menggunakan medium menulis itu untuk menyatakan pendapat, untuk memperjuangkan sesuatu. Okey, yang seterusnya kita tengok mengapa. Okey, mengapa ni? Kenapa ia ditulis? Kenapa karya itu ditulis? Walaupun orang itu mungkin dia tak cakap lah kenapa dia tulis, tapi kita boleh teka-lah, bayangkan kan, mungkin untuk menyebarkan lagi rasa semangat kenegaraan ke. Itu semua kena fikir sendiri bila awak baca. Okey, seterusnya adalah ni
awak dah belajar dalam subjek sastra meningan dahulu, apakah persamaan karya tersebut dengan karya-karya yang lain ataupun perbezaan karya tersebut dengan karya-karya yang lain. Jadi untuk menjadi seorang pengkritik sastra yang berjaya, awak perlu menjadi seorang pembaca. Pembaca tu maksudnya awak perlu banyak membaca lah. Kalau baca satu sahaja, mana boleh. Awak nak menilai sesuatu kan, bila awak baca satu benda saja, so awak kena rajin membaca. Okey, awak kena banyak membaca. Kemudian apa benda awak perlu lakukan? Kalau boleh, awak kena belajarlah cara-cara nak mengkritik karya tersebut. Ada banyak cara nak mengkritik kan. Saya ada pernah cakap dahulu pada awak bahawa karya-karya ni dia ada banyak sekolah dia, banyak cara dia. Tapi awak belajar sikit-sikit lah kan. Saya cakap awak kena banyak membaca. Sekejap saya cuba Saya tak tahu macam mana nak menulis guna pen ni. Tak keluar ya. Okey, membaca. Taklah. Okey. Saya cakap awak tulis je lah ya. Membaca, awak kena tahu banyak cara untuk analisis dan awak boleh menulis pendapat awak dengan jelas dan terang. Okey. Jadi bila kita baca, kita cuba respon pembacaan itu dengan bercakap ataupun menulis. Jadi dalam subjek ini saya nak respon bentuk bercakap menulis lah. Dan kita ikut kesesuaian yang ada lah kan. Tengok kita punya mesin PKP ni payah sikit kan. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Menjiwai teks. Menjiwai teks. Okey. Untuk mempraktikkan kemahiran kritikan sastra ni, awak perlu kemahiran sebenarnya kan, macam saya cakapkan tadi. Dan ada banyak teknik juga sebenarnya. Dia bukan sekadar baca lepas tu dah tulis. Bukan itu saja. Jadi awak kena hubung kaitkan awak punya pembacaan dengan penulisan. Contohnya kan, cara menjiwai teks tu kan. Okey, ada banyak cara sebenarnya, tapi saya bagikan contoh-contoh lah dan awak boleh cuba amalkan yang mana yang awak rasa bersesuaian dengan diri awak. Okey, mari kita tengok. Okey, contoh yang pertama ialah menulis nota tepi. Okey, menulis nota tepi tu macam mana? Okey, bila awak membaca sebuah teks, kemudian pernah tak bila awak baca tu awak ada garis perkataan, garis ayat, awak ada tulis tanda soal, awak ada highlight, awak ada bulat-bulatkan perkataan, awak ada tulis-tulis sikit nota kat tepi, macam itulah. Okey, itu nak macam kita menjiwai teks, kita betul-betul kunyah teks sebab kita faham, bukan sekadar baca lepas tu entah apa aku baca buku tak tahu. Itulah. Okey. Jadi, selalunya satu karya atau satu benda kita baca tu selalu kita baca sekali kan. Kita baca beberapa kali untuk memahaminya. Begitu jugalah dengan karya ni. Karya sastra ni. Sebab dia boleh menyebabkan awak berfikir dengan lebih mendalam tentang suatu perkara. Okey, macam mana caranya menulis nota tepi ni? Okey, mari kita tengok contoh lah. Sebenarnya terpulang pada style awak macam mana. Tapi kita tengok contoh dulu. Okey. Saya nak share ini petikan daripada tesis PhD saya. Okey, ini adalah bahasa Melayu lah. Tapi ialah bagi contoh bahasa Melayu supaya senang nak faham. Kalau bahasa Arab tu ada lagi lah macam-macam lagi kan. Okey, mari kita tengok dulu. Okey, ini adalah satu petikan dalam novel yang berjudul Panglima Awang, tulisan daripada Harun Aminur Rashid. Okey, ditulis kat sini Pada satu malam bulan terang, Hendrik bersiar di hadapan tempat yang akan ditinggalkan untuk selama-lamanya itu. Ia cuba menikmati sekeliling pandangan di kawasan itu bagi kenang-kenangannya. Ia berjalan perlahan-lahan di kebun bunga sambil melihat bunga-bunga yang sedang berkembang. Ingatannya melayang balik ke tanah air Melaka yang dikalahkan oleh orang-orang Portugis itu. Ia cuba membandingkan bunga-bunga yang indah warnanya itu dengan bunga-bunga di tanah airnya. Berkatalah ia dalam hatinya, sungguh pun bunga-bunga di sini besar-besar dan cantik, tetapi bunga-bunga tanah airku harum mewangi semerbak di sekitarnya. Tiba-tiba ingatannya melayang jauh lagi kepada tunangannya Tun Gayah.
Terbayang-bayang wajah Tunggayah pada hari yang akhirnya ia berjumpa bertetang mata di khemah Al-Bukaki. Dengan suara halus ia mendengar seperti bunga-bunga itu berpantun. Sorry, banyak salah eja. Bunga melati berjenjang-jenjang, bunga mawar di dalam raga. Jikalau ada umur panjang, lambat laun bertemu juga. Okey, ini adalah contoh saja. Saya tunjuk pada awak. Macam mana awak nak berfikir sambil membaca? Dan membuat nota tepi sambil membaca? Okey, kalau selalunya baca, baca. Okey, dah. Itu saja. Okey, cuba awak biasakan awak bila membaca tu awak berfikir yang lebih mendalam. Kita tengok contohnya, kita tengok siapa nama watak utamanya kan, berdasar pada petikan tersebut ni. Watak utamanya kat sini adalah siapa? Nampak tak? Adalah Enric. Okey, Enric Enric bersia-sia di Enric lah. Okey, sebenarnya cerita ni mengenai seorang orang namanya Panglima Awang ataupun Enric namanya. Okey, Enric. Okey, yang bersia-sia di hadapan tempat yang akan ditinggalkan untuk selama-lamanya. Maksudnya dia nak pergi mana tu? Kan? Dia nak pergi mana tu? Kita pun curious lah nak tahu dia nak pergi mana. Okey, lepas tu dia mencuba kita nak pergi mana? Kita tanya dulu kan. Nak pergi mana tu? Sorry saya pen ni, aduh, macam mana nak guna Pak? I don't know. Okey, kemudian ia menikmati sekeliling pandangan yang kuasa itu bagi kenangan-kenangannya. Okey, bila dia menikmati tu maksudnya dia nak cubalah simpan apa benda kenangan terakhir kan, sebab dia dah nak pergi. It's like farewell lah kan, farewell. Okey, lepas tu dia kata dia melihat kebun bunga sambil melihat bunga-bunga yang berkembang. Ingatannya melayang balik ke tanah Melaka yang dikalahkan oleh orang Portugis itu. Kita tahu ini bila cakap melayang ke tanah Melaka kan. Okey, dia tengok bunga. Lepas tu dia ingat tanah air Melaka yang dikalahkan. Dia macam paradoks kan. Paradoks tu apa maksud dia? Berlawanan kan. Bunga tu positif, benda yang indah, tiba-tiba dia teringat pula tanah Melaka yang dikalahkan. Dikalahkan tu kenangan pahit. Jadi macam, kenapa ada konflik? Tengah seronok-seronok tiba-tiba dah melankolik, tiba-tiba sedih. Macam tu, awak fikir macam tu. Lepas tu dia membandingkan bunga-bunga yang indah warna tu dengan bunga-bunga di tanah air. Okey, bunga-bunga yang indah warna, bunga-bunga di luar negara lah kan, dengan bunga-bunga di tanah air. Dia buat perbandingan. Dia buat perbandingan kat situ. Dia membandingkan bunga. Berkatalah di dalam hatinya, sungguh pun bunga-bunga besar cantik, tapi bunga-bunga di tanah airku harum wangi sebuat sekitarnya. Cuba tengok benda ni. Ni macam ada kaitan dengan peribahasa Melayu kan? Peribahasa yang mana? Yang pasal hujan batu dengan hujan emas tu. Tahu kan? Hujan batu di negeri, hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri kan? Ingat tak? Okey. Aduh, pen ni sekejap okey, sekejap tu okey. Pening malah Okey, hujan batu. Okey. Kemudian kita tengok pula. Dia kata tiba-tiba ingatannya melayang jauh lagi. Maksudnya dia berayang lagi lah kan. Berayang lagi pada tunangannya Tunggayah. Ada tunang rupanya. Kan, ada tunang. Tengok tunangannya Tunggayah. Terbayang-bayang di wajah Tunggayah pada hari yang akhirnya ia jumpa bertetang mata dia. Maksudnya dia ni kali terakhir dia jumpa Tunggayah tu dekat khemah Al-Bukaki lah. Dengan suara halus mendengar seperti bunga-bunga berpantun pula. Dia ada sikit hayalan kan. Bunga mana nak berpantun? Bunga melati berjenjang-jenjang, bunga mawar dalam raga. Kalau ada umur panjang lambat laun bertemu juga. Ini dia menggunakan pantun. Kan? Lepas tu kat sini pula ada, jikalau ada umur yang panjang lambat laun bertemu juga tu, macam ada sedikit lah harapan kan. Dia macam ni lah. Sorry lah saya conteng dari macam ni. Maksudnya bila membaca sesuatu tu, awak berfikir, awak bertanya soalan.
Macam, paradoks. Contohnya paradoks. Tiba-tiba okey, kenapa? Tiba-tiba tengah gembira, tiba-tiba kenapa dia fikir sedih? Sebab apa ya? Sebab negara dia pernah dijajah macam tu. Lepas tu kaitkan dengan peribahasa. Tengok dia guna ada pantun. Lepas tu dia banding-bandingkan. Jadi kan, dia tak cakap pun kat dalam petikan ini bahawa dia suka yang mana. Dia tak cakap pun terus terang. Saya suka wanita Melayu. Tapi kita boleh faham kan, bila dia banding tu, dia seolah-olah suka wanita Melayu sebab dia ditashbihkan bunga tu pada wanita. Kan, dia kata walaupun bunga di sini besar dan cantik, tapi bunga tanah airku lagi harum wangi. Okay, nampak tak? Okay, maksud kat sini, saya nak awak biasakan diri supaya berfikir dalam lebih mendalam. Banyak tanyakan persoalan. Macam mana? Okay, itulah seorang pengkritik sastra. Itu cara dia awak menganalisis teks. Bukan tengok secara dasarnya sahaja. You have to go deeper and deeper. Okay, faham kan? Okay, baru kita tengok yang seterusnya. Okay. Itu adalah menulis nota tepi. Menulis nota tepi. Okay, kemudian kita tengok pula menulis catatan bacaan. Okay, catatan bacaan tu macam mana? Okay, dalam bahasa Inggeris kita panggil reading log. Reading log. Okay. Jadi bila kita menulis, kita akan bertanya-tanya lah. Kita akan tertanya-tanya soalan lah. Okay. Kalau awak tak tertanya soalan tu, biar saya tanyakan soalan itu. Okay. Bila awak baca, awak akan tanya bagaimana sesuatu itu berlaku. Contohnya kan, apakah hubungan antara karakter-karakter dalam karya tersebut. Dalam banyak-banyak karakter tersebut, yang manakah yang paling menarik. Yang paling menarik, yang manakah yang saya paling suka, yang manakah yang saya paling tak suka. Contoh-contoh begitulah persoalan yang perlu timbul lah ketika orang baca. Kan? Ataupun awak tengah baca-baca pula, awak boleh timbulkan spekulasi. Spekulasi contohnya lah. Contohnya, dalam cerita tu, watak utama dia tidak dapat bersatu contohnya. Okey. Awak apa benda yang awak harapkan? Awak harap dia memang tak bersatu ke awak harapkan dia bersatu? Kan, ataupun awak lagi awak boleh berfikir mengenai apa benda yang akan berlaku kalau benda-benda ini berlaku. Macam itulah. Okey. Jadi awak boleh cipta persoalan dan awak boleh buat macam-macam sebenarnya. Sebab soalan tu tidak ada secara direct dalam karya tu. Sebab awak yang perlu cetuskan persoalan tersebut. Okey, jadi catatan bacaan ni ada beberapa jenis. Yang pertama adalah catatan pembelajaran. Okey, catatan pembelajaran tu macam mana? Okey, saya tunjuk contoh. Ini contoh je lah, sebenarnya ada banyak jenis. Terpulang pada awak nak buat macam mana kan. Okey. Kita tengok kat sini. Kalau catatan pembelajaran tu contohnya awak boleh buat jadual awak sendiri. Okey, jadual awak sendiri contohnya awak nak okey, contohnya awak buat jadual macam ni, contoh je lah. Okey. Kemudian awak baca-baca. Lepas tu awak tulis muka surat berapa. Okey, awak tulis muka surat berapa awak baca. Sebab biasalah ada banyak muka surat kan awak baca tu. Banyak sangat muka surat novel tu kan awak bolehlah awak biasakan diri awak tulis awak tulis muka surat berapa. Sebab nanti awak nak cari nanti mudah. Taklah tenggelam dalam lambakan tu. Okey, lepas tu awak boleh tulis petikan ataupun perkataan daripada novel tersebut ataupun karya tersebut. Dan kat sini awak boleh tulis juga lah pendapat awak daripada awak punya nak mengekspresikan awak punya kekeliruan macam apa dah hal ni, kenapa dia macam ni, terpulang. Ya, contohnya ialah catatan pembelajaran lah. Ni contoh sahaja. Okey, ada banyak jenis. Okey, awak boleh buat macam ni. Awak boleh surat, petikan dan pendapat dia. Pendapat awak sebagai pembaca. Okey, yang seterusnya adalah
catatan perbualan. Okey, catatan perbualan macam mana? Dia sama dengan macam ni, catatan pembelajaran, tetapi dia lain sedikit. Okey, lain sedikit. Awak bahagikan catatan awak tu kepada dua. Okey, satu ni awak punya pendapat, kan? Pendapat peribadi. Okey, sorry, tulisan saya buruk. Lagi satu ni adalah pendapat orang lain. Ini sesuai tau kalau nak buat untuk kerja berkumpulan. Okey, contohnya ini dah namanya catatan perbualan. Contohnya pendapat pendapat awak kan, saya rasa tak patut berlaku begini. Lepas tu awak bagi orang lain baca catatan awak, orang tu pula jawab kat tepi tu. Jadi itu dinamakan catatan perbualan. Barulah ada kepelbagaian idea. Okey. Yang seterusnya adalah catatan kalaulah. Catatan kalaulah ni biasalah seolah-olah macam awak bercakap dengan penulis tersebut. Kenapa kau tulis dalam cerita macam ni? Kau macam ni tak boleh ke? Kalau watak utama dia tu tak mati, tak boleh ke? Kenapa kau nak matikan watak tu? Macam tu lah. Kalaulah. Kalaulah kejadian tak berlaku, rasanya lagi aman ke keadaan di kampung tersebut? Contohlah. Jadi kalaulah. Awak boleh create kalaulah. Okey, seterusnya adalah catatan perkataan sukar. Itu biasalah. Benda-benda yang susah boleh catat. Lagi satu catatan peribadi. Catatan peribadi ni awaklah sendiri. Dia banyak bermain dengan imajinasi kan. Awak bayangkan seperbualan lain antara watak tersebut ke, ataupun awak bayangkan watak tersebut tu bercakap dengan awak ke. Well, it depends on you. Awak boleh buat apa sahaja. Itu adalah catatan peribadi awak. Awak bebas untuk menyuarakan pendapat. Okey? Itu menjerawai teks. Itu cara-cara dia. Bukan sekadar baca macam tu je dah habis. Saya faham. Mungkin ada tak tahu macam mana nak baca dengan betul, macam nak baca mendalam. Sebab itulah saya berkongsi dengan awak sedikitlah cara-cara dia. Okey? Kita tengok pula menulis kertas pendidikan. Okey, biasalah awak pelajar universiti kan. Awak baca mesti kena tulis kertas dia. Awak punya respons. Taklah sekadar baca saja kan. Okey. Seperti biasa, sebab tu saya bagi awak pilihan untuk memilih karya mana yang awak suka. Sebab yang pertama, awak kena pilih topik yang menarik buat anda. Okey, awak kena pilih topik yang menarik, karya menarik dan topik perbincangan yang menarik. Saya tak nak, sebab awak akan meluangkan masa sangat lama untuk menyediakan satu bahan tu lah kan. Awak nak buat kertas pendidikan tu, awak kena baca, awak kena faham, kena analisis. Jadi, if you want to spend your time on it, you have to love it lah. Kalau awak terseksa je, baik tak payah buat kan. Okey. Yang kedua, sediakan bahan rujukan sebagai panduan. Okey, ini contohnya kalau awak ada bahan bacaan lain lah yang boleh membantu awak untuk menulis respons yang lebih baik, cara-cara menganalisis ke. Itu kalau ada boleh juga membantu awak sebagai guide supaya taklah awak rasa macam lost kan. Okey, yang ketiga, mula awal. Mula awal. Sebab kajian yang bagus, dia tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Awak perlukan masa untuk membaca, untuk berfikir, analisis dan menulis. Okey? Sebab ialah satu progress, development idea. Jadi, dia kena melalui proses lah. Tak boleh buat sekali terus dapat. Okey. Yang seterusnya, awak boleh berdebat dengan pengkritik yang lain. Okey, contohnya awak baca satu benda, lepas awak baca pendapat orang lain dan penulisan lain, awak berhak untuk kritik, debat. Debat awak macam, you ke contohnya dah kan. Jadi jangan takut-takut. Okey, sebab daripada situlah baru munculnya suara awak sendiri. Bukannya sekadar macam assignment biasa kan. Nak menyatakan pendapat awak sendiri. Okey, dan seterusnya awak boleh juga try melihat teks itu dengan perspektif berbeza. Contohnya teks itu, awak nak tengok teks itu dari perspektif seorang feminis. Awak nak tulis teks, awak nak tengok teks itu dari segi perspektif seorang agamawan.
Jadi bila benda-benda itu berbeza, hasilnya akan berbeza. Okey. Seterusnya adalah berinteraksi dengan teks secara peribadi. Itu biasalah. Bila ada berinteraksi dengan teks peribadi itu, dia akan jadi lebih unik. Okey. Okey, biasa dalam kertas pendidikan tu perlu ada pengenalan, diskusi, konklusi dan rujukan. Okey, pengenalan perlu menarik perhatian. Okey, jangan sebab biasalah first impression is very important kan. Kalau awak tengok sekali, awak baca sekali macam bosannya, memang tak adalah mood nak baca habis. Dia perlulah menarik perhatian, okey? Seterusnya diskusi awak tu perlu tersusun menggunakan contoh petikan daripada teks. Contohnya awak nak kata idea bahawa ada konsep ceritakan negara dalam karya awak baca tu. Kenalah bagi contoh kan. Baru orang faham apa yang awak cakap. Jadi tapi kalau bagi contoh tu jangan bagi tinggal tergantung je. Perlu ada huraian. Okey, huraian dan rujukan kepada bahan bacaan lain. Contohnya awak nak kuatkan lagi hujah awak tu, awak kenalah ambil secondary source. Maksudnya awak baca pada buku lain, masa awak quote. Awak buat sitasi. Sitasi saya dah ajar kan dulu-dulu. Okey. Ialah cara menulis kertas pendidikan secara umum lah. Okey. Kertas pendidikan untuk kritikan sastra ni. Okey. Sekarang kita tengok cara menulis kritikan sastra secara berkumpulan. Okey. Seorang-seorang pun dah payah nak buat berkumpulan pula. Macam mana tu? Okey, mari kita ajar ya. Okey. Nanti insyaAllah awak akan buat benda ni. Of course, awak kena buat secara berkumpulan. Tapi macam mana cara saya nak tolong guide awak? Okey. Ada beberapa cara. Kan? Sebab awak kena tahu macam mana nak buat ni. Saya berkumpulan, tak tahu nak bincang apa. Main aku abang. Okey. Sekarang ni mungkin bila awak dah tetapkan satu kumpulan tu membaca satu karya yang sama, awak boleh suruh kawan-kawan. Okey, jom kita senaraikan pendapat peribadi untuk kita diskusi. Kadang awak akan rasa macam, wow, tak terjangkau di akalku. Ada banyak pendapat rupanya. Rupanya pendapat awak berbeza dengan pendapat dia. You never know kan. Jadi, cuba. Okey. Dan boleh nyatakan pendapat peribadi. Lepas tu suruh kawan-kawan tulis reaksi penulisan ke. Lepas tu banding-bandingkan. Lepas tu baru kat situ awak nampak, ada benda yang sama, ada benda yang berbeza. Membincangkan perkara menjadi persetujuan bersama atau perselisihan pendapat. Lepas tu macam, pendapat awak sama dengan pendapat A sama dengan pendapat B. Kenapa? Carilah kenapa. Ataupun A punya pendapat berbeza gila dengan B. Kenapa? Benda-benda macam tu. You have to macam provokasi lah sikit. Tapi provokasi secara positif lah. Okay. Seterusnya adalah mencari persoalan yang tidak terjawab dan berbincang bersama. Contohnya adalah awak baca-baca, awak ada persoalan sendiri. Awak rasa, tak logik ni lah penulis ni. Kenapalah dia tulis cerita macam ni? Kenapalah dia buat watak macam ni? Rasa macam tak puas hati. Tak tahu apa jawapan dia. Cuba bincang dengan kawan. Dari situ boleh timbul satu idea untuk menulis kertas kritikan ni. Okay? Sebab biasalah kritikan sastra ni dia bukan benda yang ada template. A tambah B, 1 tambah 1 dia 2. Tak. It's up to you. This is creativity. Okay. Lagi, mungkin juga boleh ahli kumpulan tu kongsi perkataan, petikan dan ciri-ciri menarik yang paling penting bagi setiap orang dan berikan sebab. Saya rasa dalam karya ni, muka surat ni yang paling power sekali. Sebab ataupun tema yang saya rasa paling menyentuh perasaan saya ialah tema cinta. Sebab contoh. Okey, lagi sebab apa perlu ada? Sebab bila masing-masing kongsi, masing-masing punya pendapat macam ni, jawapan pada soalan tersebut akan memberi perspektif yang unik sebagai seorang individu. Baru nampak originality. Tak rasa macam bosan dan mendatang saja. Okey? Dan seterusnya, awak juga berhak untuk bersetuju atau tidak bersetuju dengan sesuatu pendapat. Okey? Tapi tak boleh lawan kosong. Awak kena perlu beri sebab dan bukti. Sebab tu awak kena huraikan dan bukti tu awak ambil pada bahan bacaan yang lain. Okey, jadi nanti awak akan menulislah, kertas kritikan sastra tu secara berkumpulan. Dan bila dah siap, you check it out. Saya bagi awak 6 persoalan ni supaya awak fikirkan, adakah kertas pendidikan awak ni dah bersedia untuk dihantar ke belum? Okey, pertama, apakah idea utama bagi kertas pendidikan tersebut? Awak pun kena fikir, apa benda yang aku tulis ni? Aku mengarut ke?
Ini ada tema khas. Contohnya awak kaji konsep cinta ilahi dalam karya Laila dan Majnun. Itu idea utama awak, cinta pada ilahi. Kan? Yang ketiga, awak baca aku tak tahu apa aku cakap ni. Atau memang tak ada idea utama lah. Ataupun terlalu banyak sangat idea sampai tidak ada fokus. Terlalu banyak nak cerita, tak boleh juga. So, kena semak balik. Okey, yang kedua, apakah perenggan? Adakah perenggan pengenalan menarik perhatian anda untuk membaca kertas pendidikan tersebut dengan lebih lanjut? Bila pembukaan tu, it has to be interesting, attractive. Tengok macam, baca yang pengenalan tu pun rasa macam dah ngantuk, tak lagi nak baca seterusnya. Faham lah ya? Okey, yang ketiga, adakah contoh petikan cukup untuk menerangkan pendapat anda? Kan saya kata, kena ada petikan-petikan pada apa benda pendapat awak pun. Perlukan ada bukti daripada karya tersebut. Jadi awak kena keluarkanlah contoh petikan tu. Tapi cukup ke tidak? Janganlah awak nak cakap pasal 5 idea, awak bagi 1 petikan je. Yang lain tu babandai lah kau sendiri cari. Tak naklah begitu. Kena cukup. Yang keempat, contoh tersebut, adakah contoh tersebut menarik, bersesuaian dan jelas? Okey, contohnya dalam karya tersebut ada banyaklah petikan yang menceritakan cinta ilahi, contohlah kan. Okey, contohnya awak baca karya tu ada 5 petikan yang bincang yang menggambarkan cinta ilahi. Tetapi awak kena ingat, tak semestinya awak kena letak 5 sekaligus kedebuk dalam kertas pendidikan awak ni. Ini bukan kerja pengumpulan data, ini adalah kerja analisis. So daripada 5 tu awak pilih 1 yang paling baik, yang paling menarik dan awak rasa awak paling pandai nak buat uraian dan hujah. Itu yang awak pilih. Okey. Yang kelima, adakah susunan idea awak dalam kertas itu berada dalam keadaan teratur dan tidak dibiarkan tergantung? Ini pun penting. The flow of ideas should be smooth. Janganlah, memanglah idea dah berlambat-lambat, tapi janganlah dibiarkan macam marbah sampai dah hilang punca, tak tahu mana ke mana. Okey? Bila awak meletak susunan idea awak tu dengan secara teratur, ia akan menyebabkan pembaca rasa selesa dan akan menikmatilah penulisan awak tu. Kalau lah kelam kabut, dia dah rasa rimas, mulalah markah dia pun rendah nanti kan. Faham je lah. Okey, yang terakhir, adakah bahagian penutup awak menyimpulkan idea-idea dengan baik? Ini pun penting jugalah. Awak punya kesimpulan semua, pendapatan awak, pendapat peribadi, cadangan semua, jangan dibiarkan tergantung. Okey, so ini adalah 6 persoalan yang awak boleh timbulkan ketika dah habis menulis tu lah. Okey, setakat ni sahaja dulu topik umum kita yang pertama. Saya harap awak faham. Jika ada apa-apa persoalan, sila nyatakan. Saya akan buka ruangan untuk nak tanya apa-apa persoalan. Okey, dan tunggu saya akan beri beberapa latihan lah untuk tengok awak boleh tak faham. Okey, benda-benda ni sebenarnya adalah perkara yang asas sajalah. Kan mungkin orang rasa simple gila. Itu awak fikir gitulah. Tapi sebenarnya ramai yang tidak tahu dan tidak buat. Jadi saya harap saya dah terangkan begini, awak boleh ambil perhatian dan cuba amalkan untuk kerja awak. Okey, dapat setakat itu saja. Jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Assalamualaikum.